ini. Oke. Semua keluarkan buku teks sudah? Oke, kelas. Cikgu nak kamu tengok pada halaman 160. Oke, 160. Oke, cikgu nak perhatikan dan pahami situasi dalam halaman 160. Tengok dulu. Oke, dah tengok? Dah. Oke, apa yang kamu dapat tengok daripada gambar raja? Bumi dan matahari. Ada matahari. Apa lagi? Bumi. Paksi. Orbit. Oke. Jadi ini ya, kenapa cikgu suruh kamu tengok, perhatikan ya, sebab hari ini kita akan belajar tentang putaran dan peredaran bumi. Oke, kelas. Oke, cikgu nak kamu sama-sama membaca urutan di atas nih. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Kamu telah mengetahui bahwa bumi dan semua planet lain beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Selain beredar, adakah bumi membuat jenis pergerakan yang lain? Perhatikan situasi di bawah. Oke. Jadi tadi kamu sudah perhatikan kan situasi di bawah? Oke. Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbit yang mengelilingi matahari. Oke, matahari itu yang berada di tengah-tengah tuh. Oke, yang warna orange itu yang matahari dan bumi pula yang di tepi matahari itu. Oke. Jadi dia tanya sini, apakah dua jenis pergerakan bumi semasa mengelilingi matahari mengikut orbitnya? Aksi dan orbit. Apa dua jenisnya? Aksi dan orbit. Oke, dari sini tadi kata bahwa bumi dan planet lain beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing kan. Jadi selain beredar, adakah bumi membuat jenis pergerakan yang lain? Adakah? Apa pergerakannya? Mengikut apa yang kamu paham ni, apa yang pergerakan yang bumi itu buat? Aksi. Oke, apa lagi? Oke, kelas. Oke. Semua kita tahu macam mana pergerakan bumi itu kan? Oke, jadi kita sama-sama tengok halaman 161. Oke, di sini dia menyatakan arah dan tempo semasa putaran dan peredaran bumi. Oke, perhatikan arah putaran dan peredaran bumi di raja di bawah. Oke, kamu perhatikan dulu. Macam mana putaran bumi itu pada paksinya? Macam mana arahnya? Dari arah barat ke timur. Dari barat ke timur. Okey, manakala peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya macam mana arahnya? Mengikut arah lawan jam. Okey, itu adalah dua jenis pergerakan bumi. Okey, kelas, kamu tengok. Dia putaran bumi satu adalah pada apa? Paksinya. Yang kedua, peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Jadi kamu ingat, satu pada paksinya, satu lagi pada orbitnya. Macam mana paksi dia tu? Macam mana dia berputar pada paksinya? Dia mengikut paksinya. Dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Terus, manakala untuk peredaran bumi mengelilingi matahari macam mana? Mengikut arah lawan jam. Mengikut arah lawan jam. Okey, berdasarkan maklumat di atas, apakah yang dapat kamu nyatakan tentang arah putaran dan peredaran bumi? Okey, arahnya macam mana? Arah putarannya. Apa yang macam ni? Jelaskan. Apa yang macam ni? Dia berputar macam mana? Arah lawan jam satu.
pusingan jam tuh yang mana satu arah pusingan jam? Orbitnya. Oke, bumi berputar pada paksinya mengikut arah lawan jam. Oke, arah lawan jam tuh macam mana? Oke, kita tengok raja pada info sains nih. Oke, arah pusingan jam macam mana? Dari sini pergi sini kan? Tengok jam tuh bergerak dari sini pergi ke sini. Tapi kalau arah lawan jam, dia macam mana? Dia lawan dari sini pergi ke sebelah kiri sini. Oke, itu yang dimaksudkan lawan arah jam. Oke, jadi peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya itu adalah mengikut arah lawan jam. Oke, dia lawan arah jam tuh macam ni. Dia bergerak dari sini pergi pusing sini. Macam tu dia punya pusingan tu. Oke, dia bukan ikut arah jam. Oke, kelas. Oke, apa yang kamu paham di sini? Ada dua jenis pergerakan bumi itu tadi. Satu, Arah lawan jam. pergerakan dah. Macam mana pergerakan bumi itu tadi? Transmitan paksi. Oke, putaran bumi pada aksinya. Satu lagi pada orbitnya. Oke, kamu ingat ada dua benda ni, paksinya dan orbitnya. Itu adalah dua cara bumi itu berputar mengelilingi matahari. Bukan bumi mengelilingi bumi ya, satu saja bumi. Bumi itu yang mengelilingi matahari. Oke, mari kita tengok pula halaman 162. Oke, bagaimana pula tempo masa untuk bumi berputar? Oke, sekarang kita masuk untuk tempo masa bumi itu berputar. Oke, tadi kamu dah tahu macam mana jenis pergerakan dia, ada dua kan? Lepas tu macam mana arah dia, oke kamu dah tahu arah dia macam mana. Sekarang kita tengok masa. Oke, kita tengok masa dia, masa bumi itu berputar dan beredar. Tengok tu, putaran bumi pada paksinya. Oke, satu putaran lengkap tu mengambil masa berapa? 24 Oke, 24 jam bersamaan dengan satu hari. Satu hari dari pagi tadi sampai ke malam nanti kan, sampai ke tengah malam. Itu sampai satu hari lah 24 jam. Oke. Manakala untuk peredaran bumi mengelilingi matahari, dia mengambil masa dalam 1 tahun. 1 tahun. Berapa hari itu? 1 tahun tu? 365 hari. Okey, bagus. Okey, di sini, putaran bumi itu kalau pada paksinya dia buat putaran selama 24 jam. Dia pusing macam ni dah 24 jam Dia pusing 24 jam. Manakala kalau dia pusing mengelilingi matahari, besar lagi tu, dia jauh lagi dia pusing. Okey, dia mengambil masa dalam 1 tahun. Dia bergerak pusing untuk melengkapkan pusing dia sampai ke arah dia mula tadi. Mana tempat dia mula tadi? Dia balik ke sana. Berapa lama dia mau sampai ke arah dia mula tadi? 1 tahun. Tapi kalau paksinya dia pusing macam ni dia tetap berjalan tapi dia pusing. Untuk dia lengkapkan pusingan tu hanya 24 jam saja. Okey, kita tengok lagi kesan putaran bumi pada paksinya. Okey. Kalau semasa bumi itu beredar mengelilingi matahari, dia memberikan kesan kepada bumi. Macam kita lah, dia memberikan kesan kepada kita. Satu terjadinya malam, siang. Kalau tak ada matahari, kita akan mengalami kegelapan kan? Tak ada cahaya. Tengok di luar. Cuba tengok di luar sekarang. Cahaya terang kan? Kalau tak ada matahari, apa yang berlaku? Cahaya terang ni datang dari mana? Matahari. Jadi kalau tiadanya matahari, maka keadaan kita akan menjadi gelap gelita. Okey, kita tengok kesan putaran bumi pada paksinya. Okey, putaran bumi pada paksinya tadi macam mana? Dia bergerak saja di tempat dia kan, tapi dia pusing juga matahari. Tapi kalau dia mengelilingi matahari, dia pusing satu bulatan yang besar mengelilingi matahari. Okey, kita tengok putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya beberapa kejadian. Okey, kamu perhatikan dulu gambar tu.
Perhatikan gambar aja. Dia ada tunjuk di sana. Oke, apakah kejadian-kejadian berlaku melalui putaran bumi pada paksinya? Kejadian siang dan malam. Baik, apa lagi? Kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Ya, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Kalau kamu perasan, waktu pagi matahari itu berada di bawah kan kita dah dapat tengok. Tapi apabila sampai tengah hari, dia naik. Sebelah petang nanti dia turun balik. Jadilah sunset kan. Dia turun balik. Kita tengok kedudukan matahari itu kelihatan berubah-ubah, sentiasa berubah. Dia tidak tetap di atas sana. Dia kadang-kadang dia akan, bukan kadang-kadang, dia waktu petang dia akan turun. Dia akan turun, esok pagi baru dia muncul balik kan. Okey, apa lagi yang perubahan atau Bayang-bayang. Okey, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, rumah siapa yang berhadapan dengan matahari di sini? Yang berhadapan dengan matahari, adakah? Waktu pagi itu terpancar matahari di dalam bilik kamu. Ada? Apabila sebelah tengah hari pula dia jadi mendung. Dia tukar tempat lagi. Dia pergi ke belakang rumah kamu. Itu adalah kesan putaran bumi pada paksinya. Okey? Kamu dapat faham? Okey, kita ada belajar tentang apa tadi? Yang pertama, dari bulan tadi. Tengok balik. Tengok putaran dan peredaran bumi. Bumi buat putaran, ada dua jenis pergerakan bumi itu. Satu apa? Orbit. Satu Orbit. Ingat dah benda tu. Macam tu pergerakan jenis pergerakan bumi. Okey, lepas tu kita juga belajar tentang arah dan temponya. Okey, arah dia macam mana untuk putaran dalam paksinya? Putaran bumi. Macam mana peredaran bumi mengelilingi matahari pula? Mengikut arah awan. Jadi cikgu harap kamu dapat ingat. Okey, kamu cuba ingat. Okey, macam mana peredaran bumi, macam mana jenis pergerakan dia, tempo, arah dia. Okey. Lepas tu kita belajar apa lagi? Putaran bumi pada paksinya. Tempo dia kan macam mana tempo masa dia berputar. Dalam bentuk paksinya tadi bumi berputar dalam paksinya berapa masa dia? 24 jam atau 20 hari. Berapa masa bulan? 24 jam. Okey. Semasa bumi mengelilingi matahari macam mana? Okey, 160 dalam berapa hari? 365 hari. Okey. Okey, bagus. Okey, lepas tu satu lagi kita belajar tentang kesan putaran bumi. Paksinya. Okey, apa tiga kesan dari satu? Kejadian siang Malam. Kedua? kedudukan matahari Nombor tiga? perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, arah bayang-bayang dia berubah kan? Panjang arah bayang-bayang dia pun berubah. Jadi lepas ni, okey, kita akan tengok, kita akan buat eksperimen tentang kesan putaran bumi ni untuk tengok perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, sekarang ni jam berapa? Okey, sekarang ni jam 9. Okey, kita akan pergi keluar, kita akan tengok macam mana perubahan bayang-bayang tu. Okey, kita akan tengok berdasarkan jam. Okey, sekarang jam 9 kita akan pergi keluar. Okey, kita akan tandangkan di mana bayang-bayang matahari tu. Lepas tu jam 10 lagi kita tengok balik. Di mana ada perubahannya, macam mana panjangnya dari jam 9 hingga jam 10, macam mana perbezaan panjang bayang-bayang matahari itu. Okey? Okey. Okey, kelas. Jadi cikgu harap kamu dapat ingat apa yang kita belajar sebentar tadi. Jadi cikgu nak tunjuk video ringkas pada kamu dulu ya, sebelum kita memulai aktiviti kita. Aktiviti untuk menguji kesan putaran bumi. Okey, sama-sama kita tengok halaman 165. Jadi hari ini kita akan buat aktiviti
2. Oke? Oke, tengok sana. Hari ini kita akan buat eksperimen tentang kesan putaran bumi. Oke. Jadi, alat dan bahan untuk aktiviti ini yaitu pinggan kertas, pinggan plastik, apa lagi? Pensel, 5cm, pen penanda, pembaris, dan ada pelekat. Oke. Oke, jadi cikgu ada bawa bahan-bahan dari sini. Oke, ini adalah pinggan kertas yang kita akan gunakan untuk aktiviti ini nanti ya. Tapi cikgu sudah tolong kamu lekatkan menggunakan pita pelekat ya. Cikgu sudah tolong buat untuk kamu. Jadi apa saja kamu nanti lepas ni tugas kamu adalah gunakan pen untuk bagi tanda buat gariskan guna pembaris kamu. Oke. Jadi kelas cikgu mau minta setiap wakil kumpulan seorang datang ke depan. Ada 4 kumpulan kan, jadi 4 orang. Baris, sila baris. Sila baris. Oke, bawa ke. Jangan buka pinggan kertas, cikgu dah lekatkan. Oke, cikgu dah bagikan pinggan kertas dan pen penanda kepada setiap kumpulan. Jadi, oke, setiap kumpulan tolong angkat pinggan yang cikgu dah bagi. Pastikan semua ada. Oke, pinggan kertas angkat. Oke, turunkan pen penanda. Yang cikgu bagi tadi angkat. Oke, turunkan pensel 5cm. Angkat. Silangkan. Oke, semua ada. Pembaris. Oke, semua sudah cukup. Oke, kita tengok langkah-langkah dia. Oke, langkah-langkah dia sini. Dia suruh lekatkan pinggan kertas pada pinggan plastik dengan menggunakan pita pelekat. Oke, cikgu sudah lekatkan. Tolong lekatkan untuk kamu. Oke, yang kedua, tepuk lubang pada bahagian tengah pinggan kertas dan tegakkan pensel sebagai tiang. Oke, apa kamu boleh buat? Yang cikgu nak kamu buat. Oke, ini kan setiap kumpulan ada benda ni kan? Oke, apa cikgu nak kamu buat? Gunakan pembaris kamu tadi. Gunakan pembaris kamu tadi ya. Marker kamu okey kan? Okey, marker semua. Okey, cikgu nak kamu gariskan seperti ini. Pastikan lurus. Gunakan pembaris. Oke, sila buat macam ni. Sudah? Gariskan guna pembaris, buat lurus. Oke, kelas. Selepas garis tadi, cikgu nak kamu tuliskan utara, timur, selatan dengan barat. Oke, macam ni. Oke. Tulis huruf dia saja. U, T, S dengan P. Oke, buat macam ni. Sudah semua? Sudah? Pastinya utara kamu nanti atas ini. Sudah? Oke, buat macam yang cikgu lukis. Sudah? Oke, sekarang langkah kedua kita mana pensel tadi, angkat pensel yang 5cm tadi, silakan. Oke, sekarang pensel tu kamu cucukkan di tengah-tengah garis ni. Cucukkan. Biar dia tegak di sana. Betul?
Jangan kacau ada lagi, biar di sana. Sudah? Kumpulannya sudah? Oke, bagus. Langkah ketiga. Oke, kita letakkan pinggan nih di atas lantai yang terdekat pada cahaya matahari. Jadi, untuk aktiviti ini cikgu akan bawa kamu keluar, tapi secara berkumpulan. Oke, semasa kamu berada di luar, kita akan lukiskan arah dan ukur panjang bayang-bayang pada jam ini. Sekarang ini 9.30, jadi kita tulis sana nanti jam 9.30 pagi arah dan ukur panjang bayang-bayang itu di mana. Oke? Pastikan bawa pembaris dengan pen menanda kamu tadi, yang pen marker pen. Buat nanti tengok cikgu tuliskan. Cikgu gariskan. Sudah di sini kan? Boleh nih, ikut kamu. Apa saya? Tandakan dia macam yang suno batu. Tanda sini. Gariskan. Oke, lepas bayang-bayang dah nih. Mana bayang-bayang dah? Oke, Oke, sudah. Tandakan. Buat T. Macam ni. Ini. Tandakan sini lah. Boleh. Ya. Utara di depan sini. Oke, sekarang Kita telah belajar tadi tentang putaran-putaran bumi pada aksinya tuh. Oke, cikgu harap kamu dapat paham. Cikgu harap kamu dapat tahu tentang arah dan tempo semasa putaran dan putaran bumi dan tinggal pesan putaran bumi pada aksinya. Oke, kelas. Jadi tadi kita telah simpan pinggan tuh di luar kan untuk menguji kesan putaran bumi itu. Oke, so tadi kita di luar 9.30. Oke, jam 10 nanti kita tengok lagi perubahannya macam mana. Oke, jadi apa cikgu nak kamu buat sekarang? Oke, tengok langkah kelima tadi. Oke, di sini yang minta kamu rekodkan apa yang berlaku pada jam 10. Oke, cikgu nak setiap kumpulan sila buat jadwal seperti yang ditunjukkan pada langkah nomor 5 ini. Oke, sekarang cikgu nak tunjukkan perubahan di sini selepas lebih kurang setengah jam. Oke, kita untuk masa itu kita simpan 9:30 pagi dengan di bawah tuh kita simpan jam 10 pagi. Oke. Lepas itu nanti kita akan mengisi jadwal ini berdasarkan apa yang kita tengok tadi. Hari kita tadi di sebelah timur. Oke, tulis sana sebelah timur. Setiap kumpulan sila bersedia, cikgu akan bagi soalan secara rawak. Oke, kumpulan tengah sini. Berikan cikgu 3 kesan putaran bumi pada paksinya. 3 kesan. Cepat jawab. Kejadian. Oke. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, kumpulan lain. Sebelah sini. Berapa lama putaran bumi pada paksinya? Tempo masa? 24 jam atau 1 hari. Oke, bagus. Kumpulan ini? Oke, nyatakan cikgu apa jenis pergerakan bumi? Berapa jenis pergerakan bumi? 2. Oke, ada 2. Oke, nyatakan 2 jenis ya. Paksinya dan orbitnya. Pergerakan pada paksinya dan Orbitnya. baik. Oke, kumpulan ini. Apa perbezaan putaran pada paksinya dan putaran mengelilingi mataharinya? Apa perbezaan dua benda ini?
Oke, bisa sikit cikgu mau dengar suara yang datang. Cikgu tak dapat dengar. Oke, pembacaan dia apa? Kalau bumi mengelilingi paksinya, apa yang berlaku? Oke, mengambil. Oke, lepas tu kalau bumi mengelilingi matahari macam mana pula? Oke, bagus. Oke, jadi kalau bumi mengelilingi paksinya, dia macam mana? Tempoh masa dia 24 jam atau 1 hari. 4 jam atau 1 hari. Manakala kalau bumi mengelilingi matahari, 1 tahun atau 360 oke, 1 tahun bersamaan dengan 360 hari. Oke, 65 hari. Oke, bagus. Sudah siap jadual semua? Sudah siap semua? Oke. Jadi ini adalah pemerhatian selepas 30 minit tadi ya. Kita tengok perubahan di sini. Oke, saya buka nih. Semasa 9.30 tadi, oke, garisan bayang-bayang itu adalah di atas sini kan, yang warna hijau nih. Oke, lepas itu dia punya panjang bayang-bayang pun lebih panjang daripada yang sekarang ini. Oke, yang sekarang ini pula dia punya bayang dah turun pergi sini. Dia pergi ke bawah lagi daripada yang sebelumnya tadi. Oke, lepas itu panjang dia pun lebih pendek daripada yang pemerhatian pada pemerhatian pertama tadi. Oke, coba kita perhatikan sini. Oke, tadi bayang adalah di atas sini, tetapi selepas 1 jam dia akan pergi ke bawah sini ya. Jadi perubahan panjang bayang-bayang pun berlaku, yaitu daripada 12 pergi ke 10 cm sahaja. Oke, kalau kamu mau buat eksperimen yang lebih lagi, kamu boleh buat di rumah. Di rumah kamu boleh buat dari pagi sampai ke petang atau sampai ke malam. Oke. Tapi pada hari ini kita tak cukup masa. Masa kita limited, jadi kita perlu mempercepatkan eksperimen kita. Jadi inilah hasil eksperimen kita tadi ya. Oke, kita tengok sini. Selepas 30 minit lebih kurang hampir 1 jam, dia punya garisan ataupun dia punya bayang-bayang turun di sini. Oke, jadi cikgu nak kamu isi di jadual kamu tuh. Oke, arah matahari pada 10 pagi dia masih dari timur. Lepas tu arah bayang-bayang dia masih di barat. Tapi panjang bayang dia berubah yang menjadi lebih pendek, yaitu 10 cm. Oke, semua sila catat dulu. Sudah? Oke, kalau sudah catat, sekarang kita tengok soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Oke, kita sama-sama berbincang. Tengok soalan ni. Dia kata sini, apakah perubahan arah matahari sepanjang tempoh pemerhatian? Apa perubahan dia arah matahari? Adakah dia berubah? Tidak. Tengok sini, adakah arah matahari berubah? Tidak. Oke, kamu tulis sana arah perubahan arah matahari tidak berubah. Oke, arah matahari dia tidak berubah, yaitu tetap pada sebelah timur. Oke, lepas itu soalan kedua, bagaimanakah keadaan arah dan panjang bayang-bayang pensel? Macam mana keadaan arah dia? Adakah arah dia berubah? Adakah arah pensel itu tadi berubah? Perubahan arah bayang pensel. Adakah dia berubah? Dia tetap juga kan pada sebelah barat. Kamu catat. Catat dia sekarang. Ini soalan nombor 2 ni. Cikgu jawapan nombor 1 tadi apa? Jawapan nombor 1 tadi, apa perubahan arah matahari sepanjang tempoh pemerhatian? Dia tak ada perubahan kan? Dia tetap di sebelah arah timur. Jadi kamu tulis dia tetap di sebelah arah timur. Okey. Soalan kedua dia, bagaimana keadaan arah dan panjang bayang-bayang pensel? Okey, keadaan arah pensel itu dia tidak berubah juga. Dia tetap di sebelah barat. Okey.
Tapi panjang frekuensi ada perubahan nggak? Hah, kelas? Panjang frekuensi ada perubahan nggak? Ada. Ada kan? Ada. Macam mana dia berubah? Dia memanjang ke dia memendek? Memendek. Okey, daripada 12 cm ke 10 cm. Kamu tulis, kamu jelaskan di sana. Jawab salah. Sudah, jawab. Kamu jawaban kamu? Nanti di sana nomor 1 nomor 2. Apakah perubahannya? Jawab. Oke, cikgu harap semua sudah paham tentang peredaran bumi dan putaran bumi itu dan putaran bumi pada paksinya. Oke, jadi juga harap kamu sudah mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dapat menjelaskan tentang arah, tentang tempo semasa putaran dan peredaran bumi dan juga tinggal kesan putaran bumi. Oke, jadi cikgu nak tanya semula, okey, apakah arah semasa putaran bumi itu tadi? Yang pertama, bumi pada paksinya dari macam mana? Dari arah barat